Indahnya kehidupan kita di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang dibentuk oleh etika yang ditonjolkan. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Ia membentuk peradaban iaitu sistem dan tahap perkembangan dan kemajuan sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa. Namun begitu, ada faktor yang mampu memberi impak yang mendalam sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan sesebuah masyarakat, iaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan pendapat atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengubah sikap, kepercayaan atau persepsi orang lain. Misalnya, seseorang yang terkenal mempunyai pengaruh yang besar kerana layar kehidupan mereka menjadi tumpuan dan teladan bagi yang mengenalinya. Justru itu, kami memilih Nur Niloufar binti Muhammad Nur dalam membuktikan pengaruh sosial beliau terhadap masyarakat di Malaysia. Bakal diceritakan tentang beliau dari pelbagai aspek dan dikaitkan dengan elemen-elemen daripada konsep etika dan peradaban. Dari segi personaliti pula, dapat kita ketahui bahawa personaliti ini merupakan salah satu punca untuk mempengaruhi masyarakat kita pada masa sekarang. Personaliti ini ialah tingkah laku yang ada pada setiap individu tetapi tidak sama ataupun berlainan bagi setiap individu. Sama seperti individu yang terkenal yang dapat memberi pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat kita pada masa kini. Contohnya adalah selebriti iaitu Niloufar. Personaliti Niloufar merupakan salah satu personaliti yang dapat kita contohi iaitu dari segi personaliti yang baik, tidak mudah putus asa, yang merupakan seorang yang profesional dalam kerjaya beliau. Bukan itu sahaja, Niloufar juga dapat dijadikan contoh kepada masyarakat di dalam dunia perniagaan. Beliau memberi inspirasi kepada orang luar supaya berusaha sehingga dapat capai impian yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Nama diberi Cikgu Nalfara Diba binti Anwar. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak sumbangan Niloufar kepada masyarakat. Pada tahun 2019, Niloufar telah memulakan idea untuk Pertubuhan Kasih Niloufar iaitu sebuah organisasi bukan kerajaan yang terletak di Kuala Lumpur. Organisasi ini ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat didorong oleh kasih sayang sesama manusia. Antara contoh sumbangan yang dilakukan ialah pada 11 Jun 2021 ketika kita sedang menghadapi era COVID-19, Niloufar telah memberikan bantuan berupa kelengkapan katil untuk Hospital Melaka. Selain itu, pada 12 Oktober 2021 juga, beliau telah membantu untuk membaik pulih 21 surau di Kelantan. Jelaslah bahawa sumbangan beliau dengan menubuhkan Pertubuhan Kasih Niloufar ini telah membantu ramai masyarakat di Malaysia. Saya Nahida Hafizah binti Nazri dan saya akan bercakap tentang kerjaya Niloufar. Nama Niloufar sudah tidak asing lagi di Malaysia yang terkenal dalam industri hiburan. Dan beliau juga terkenal antara selebriti paling kaya walaupun berdepan dengan pelbagai kontroversi. Kejayaan Niloufar dalam bidang kerjaya bermula apabila beliau mula memenangi pertandingan Dewi Nurmaja pada tahun 2010. Dari situlah beliau mula mendapat tawaran lakonan, peragaan, duta, jurusyarah produk serta pengacaraan. Niloufar juga memiliki jenama produknya sendiri iaitu Bella Vita yang merupakan perniagaan produk kesihatan bersama ibunya. Antara bidang perniagaan awal yang lain yang pernah diceburinya ialah contact lens Niloufar Lens, produk pil kesihatan Beauty Sleep dan jenama pakaian muslimah Niloufar. Beliau juga telah dilantik sebagai pengarah Asia, duta Kad Muslimah bin Rakyat dan kini beliau masih aktif dalam perniagaan pakaian dan tudung beliau. Niloufar merupakan sebuah bintang yang terkenal di Malaysia. Tambahan lagi, Niloufar juga membawa pengaruh yang baik kepada masyarakat. Antaranya ialah Niloufar telah berjaya menjadi duta kepada jenama terkenal iaitu Lancome yang pertama di Asia Tenggara. Pemilihan Niloufar sebagai duta menjadikan beliau orang Malaysia yang pertama mewakili jenama produk kecantikan Perancis di rantau Asia Tenggara. Selain itu, Niloufar juga telah meningkatkan populariti jenama terkenal iaitu Swarovski. Di samping itu, penghijrahan Niloufar pada tahun 2001 untuk mengumumkan bernikat memberi reaksi yang positif. Namun yang istimewanya, komposer dan penyanyi Iqbal Fatana berkata dia sekali kagum dengan jalan yang dipilih Niloufar sekaligus
menjadi inspirasi untuk mengilhamkan lagu barunya Isteri Solehah. Salam sejahtera, kita beralih kepada nilai yang dimiliki oleh diri Niloufar. Nilai yang pertama adalah taat kepada agama. Ketaatan Niloufar kepada agama menyebabkan beliau mengubah penampilan beliau daripada tidak menutup aurat kepada menutup aurat, sehingga yang kita lihat kini beliau telah memakai burqa. Dan nilai yang kedua adalah sentiasa bersikap positif. Melalui sikap positif ini, Niloufar telah berjaya mengharungi segala cabaran dalam alam kerjaya beliau dan telah memperoleh kejayaan yang kita boleh lihat sekarang kerana beliau telah berjaya menubuhkan satu syarikat Niloufar Hijab. Dan nilai yang ketiga adalah prihatin. Keprihatinan Niloufar menyebabkan beliau boleh menubuhkan satu pertubuhan yang dinamakan Kasih Niloufar yang membantu golongan asnaf, membantu ibu tunggal dan juga golongan yang kurang bernasib baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairiatul Ahmadia binti Sobri. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang pengajaran daripada penginjahan Nur Niloufar. Niloufar sangat sukakan ilmu, suka membaca dan mendengar ceramah tentang agama. Malah dia juga tidak terlupa ilmu kerana dia seringkali berkongsi doa dan amalan hariannya kepada peminatnya di media sosial. Oleh itu, kita haruslah berusaha untuk menuntut ilmu supaya mencapai kebaikan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Bahkan agama kita juga mewajibkan umat manusia untuk mencari dan menuntut ilmu untuk menjadi seseorang yang berguna. Niloufar mula bernikah pada tahun 2020. Dia berkata, saya korbankan apa yang paling saya suka, iaitu kecantikan. Seperti yang ramai orang tahu, dia seseorang yang suka berfashion ketika zaman sebelum berhijrahnya. Pengajarannya kepada kita ialah sebagai seseorang yang hendak berubah ke arah kebaikan, keikhlasan penting untuk mendapat keredaan Tuhan. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain, lebih-lebih lagi jika kita seseorang yang membawa pengaruh besar di media sosial, kerana kita bakal menjadi suri teladan kepada masyarakat sekeliling. Saya Asri Kamsyah bin Alias, selaku pembentang terakhir, saya akan menyimpulkan keseluruhan perbincangan kami mengenai pengaruh sosial. Pengaruh sosial ataupun influencer ataupun pengaruh dalam bahasa Melayu memainkan peranan yang cukup penting pada hari ini dalam usaha untuk membentuk masyarakat kita, khususnya golongan remaja. Gaya hidup kita bukan sahaja dididik oleh ibu bapa maupun guru-guru di sekolah, tetapi golongan ini juga memainkan peranan dalam usaha untuk membentuk gaya hidup kita. Golongan remaja khususnya, golongan yang mempunyai sifat inquiry yang tinggi dan sifat ingin tahu yang tinggi, perlulah mempunyai daya pemikiran ataupun perlulah pandai dalam mengklasifikasikan tindakan dosa tersebut sama ada baik ataupun buruk. Maka apa yang boleh saya simpulkan ialah bertepatanlah dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka orang itu akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang mendengar kata-kata nasihatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, masing-masing dalam Malaysia ini haruslah memainkan role atau peranan dalam usaha untuk membentuk masyarakat, kaum, malah negara yang dapat memacu ke arah kejayaan. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.